Oke. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam Tok. Selamat pagi semua. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hapuskanlah dari kami segala sifat sendiri sesama sendiri, sifat berdusta dan iri hati. Kurniakan kami akan sifat rajin bekerja dengan penuh dedikasi demi menjaga amanah, marwah agama dan kehormatan diri. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Berpindah kepada perkara dua, iaitu menerima kenyataan daripada Yang Berhormat Datuk Bandar dan seterusnya Yang Berhormat Datuk Bandar akan mempengerusikan syarat bilangan 5 Palang 2021 dengan hormat takzim yang dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam bandaraya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam Sayyidina Muhammadin asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang berbahagia Ketua WIP Ahli Majlis serta Barisan Ahli Majlis Majlis Bandaraya Johor Bahru, Yang Berusaha Setiausaha Majlis Bandaraya Johor Bahru, yang berbahagia Timbalan Setiausaha Majlis Bandaraya Johor Bahru, ahli-ahli ex officio, barisan ketua-ketua jabatan serta para hadirin yang hormati sekalian. Alhamdulillah, marilah kita bersama-sama
memanjatkan rasa kesyukuran yang tidak terhingga pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana dengan limpah kurnianya, kita dipanjangkan usia dan diberi kesihatan untuk bersama-sama menghadiri misal penuh bulanan Majlis Bandaraya Johor Bahru bilangan 5 tahun 2021. Terlebih dahulu, saya ingin mengucapkan selamat Aidilfitri buat seluruh barisan ahli majlis, ketua-ketua jabatan, warga kerja bandaraya dan seluruh warga Bandaraya Johor Bahru. Saya juga ingin mengucapkan selamat datang dan tahniah buat 10 orang ahli majlis yang telah dilantik sebagai ahli majlis MJB berkuat kuasa 15 April 2021 sehingga 31 Disember 2020. Pelantikan ahli majlis baru ini melengkapkan jumlah kota ahli majlis MJB selama 24 orang yang seterusnya akan mewakili 24 zon ahli majlis dan kuasa pentadbiran MJB. Pembahagian zon ahli majlis telah pun dimuktamadkan dan warga bandaraya boleh mendapatkan maklumat mengenai ahli majlis di zon masing-masing di dalam laman web rasmi MJB. Selain membuat dasar, merancang dan mengawasi program pembangunan peringkat MJB, besar harapan saya agar kesemua ahli majlis dapat menjadi penghubung di antara MJB dan warga bandaraya agar sistem check and balance dapat diamalkan. Kesinambungan ini penting bagi memastikan harapan dan ekspektasi warga Bandaraya Johor Bahru selari dengan perancangan dan pembangunan yang dilakukan oleh MJB. Saya juga yakin dan percaya ketua-ketua jabatan dan warga kerja MJB sentiasa bersedia untuk memberikan kerjasama sepenuhnya kepada semua ahli majlis MJB dalam memberikan perkhidmatan yang terbaik buat warga bandaraya. Para hadirin yang hormati sekalian, seperti yang semua sedia maklum, Kajian Pusat telah mengumumkan bahawa pelaksanaan PKP yang lebih ketat atau lockdown fasa 1 akan dikuat kuasa mulai 1 Jun 2021 iaitu esok sehingga 14 Jun 2021 diikuti dengan fasa kedua dan seterusnya. Di peringkat MJB akan menggunakan pakai SOP yang telah digariskan oleh pihak Majlis Keselamatan Negara dan tertakluk kepada arahan-arahan semasa daripada pihak berkuasa, pihak Kajian Pusat maupun pihak Kajian Negeri. Tindakan yang drastik ini diambil berikutan kenaikan kes jangkitan baru harian yang semakin meningkat sehingga hampir mencatatkan kadar 5 angka. Sehubungan dengan itu, saya berharap agar seluruh pihak berkepentingan dan juga warga Bandaraya Johor Bahru dapat mematuhi SOP yang telah ditetapkan. Kerjasama daripada semua pihak memainkan peranan yang amat penting dalam memastikan kita dapat mengawal penularan wabak COVID-19 dan sekaligus menjadikan objektif PKP lockdown ini iaitu menurunkan kadar kes jangkitan baru. Aktiviti penguatkuasaan akan dijalankan oleh pasukan penguatkuasa MJB bersama agensi-agensi lain dari masa ke semasa bagi memastikan kadar pematuhan SOP berada di tahap yang tinggi. Untuk makluman juga, MJB tetap meneruskan perkhidmatan seperti biasa sepanjang tempoh PKP fasa 1 dilaksanakan. Walaupun majoriti warga MJB akan bekerja dari rumah, saya ingin menyeru kepada semua warga kerja agar dapat menjalankan tugas dengan berkesan dan efisien. Saya juga ingin meminta kepada warga bandaraya untuk menggunakan aplikasi dalam talian MJB yang disediakan bagi memudahkan urusan-urusan bersama MJB tanpa perlu hadir di kaunter. Allah maklumkan juga bahawa sepanjang tempoh pelaksanaan PKP ini, Perpustakaan Sultan Ismail MJB akan ditutup kepada orang awam. Sekiranya pengguna ingin memulangkan atau melanjutkan tempoh pinjaman buku, sila hubungi Perpustakaan Sultan Ismail di talian 07 239 1795 pada waktu jabat. Selain itu, galeri MJB di bangunan Jotik, Dataran Bandaraya Johor Bahru serta taman-taman awam juga ditutup dari kunjungan orang awam. Saya juga ingin mengambil kesempatan di sini untuk mengingatkan pihak SW Corp untuk terus menyampaikan perkhidmatan pada tahap yang baik sepanjang tempoh PKP. Begitu juga dengan agensi-agensi lain, terutamanya yang melibatkan kerja-kerja pembersihan, penyelenggaraan jalan, perabot jalan dan lain-lain lagi. Para hadirin yang hormati sekalian, pada 4 Mei 2021 yang lalu, MJB telah memeterai Memorandum Persefahaman bersama Jabatan Kesihatan Negeri Johor atau JKNJ dalam pelaksanaan kawalan vektor menggunakan kaedah nyamuk berwalbachia. Melalui persamaan ini, MJB telah membantu pihak JKNJ untuk membaik pulih dan taraf makmal insektorium JKNJ sedia ada bermula pada Ogos 2020 tahun lalu dan kerja-kerja di tapak telah siap
dalam masa 4 bulan dengan kos sebanyak RM328,000. Ini merupakan inisiatif terbaru MBJB bagi mengawal peningkatan kes demam denggi di dalam kawasan Bandaraya Johor Bahru, khasnya dan Johor amnya. Berdasarkan statistik, setiap tahun daerah Johor Bahru menyumbang lebih 60% daripada jumlah keseluruhan kes demam denggi di negeri Johor, khususnya dalam kawasan pentadbiran MBJB. Pelbagai program pencegahan dan kawalan demam denggi telah dilaksanakan mengikut 10 strategi yang terkandung dalam pelan tindakan denggi MBJB. Namun, jumlah kes demam denggi terus meningkat setiap tahun. Objektif pengenalan nyamuk wolbachia ini adalah bertujuan untuk menggantikan populasi nyamuk liar yang membawa virus denggi dengan populasi yang tidak dapat menyebarkan virus denggi, Zika atau chikungunya kepada orang awam. Kaedah wolbachia ini telah selamat digunakan di 9 negara di seluruh dunia untuk mengurangkan penularan penyakit. Sehubungan dengan itu, dengan siapnya projek ini adalah diharapkan agar program pelepasan nyamuk wolbachia ini dapat dilaksanakan dengan jayanya dalam masa terdekat. Seterusnya, membantu MBJB untuk terus menurunkan kadar jangkitan demam denggi dalam kawasan MBJB. Para hadirin yang hormati sekalian, akhir sekali, saya ingin memaklumkan kepada semua berkenaan pelaksanaan pelan strategi MBJB 2021 hingga 2025 yang telah mula digunakan pakai bermula pada tahun ini. Pelan strategi MBJB 2021-2025 yang digubal ini merupakan hala tuju MBJB yang dijadikan sebagai garis panduan untuk mencapai matlamat yang telah ditetapkan. Dokumen ini merupakan satu usaha pentadbiran MBJB dalam mencipta dan membentuk hala tuju yang dinamik, budaya kerja yang unggul serta membentuk identiti yang tersendiri bagi menjadikan pihak berkuasa tempatan yang strategik, cekap, telus serta berinovasi melalui penggunaan tenaga dan sumber yang efisien. Pelan strategi MBJB 2021 hingga 2025 yang digubal ini merumuskan hala tuju yang dihasilkan pada 7 objektif strategik yang merupakan kesinambungan pelan strategi MBJB 2016-2020. Hala tuju tersebut akan diadaptasikan dan ditambah baik di dalam pelan tindakan sejadah agar mampu meningkatkan keupayaan dan kompetisi perkhidmatan MBJB ke arah visi memperkukuhkan daya tahan bandaraya Johor Bahru ke arah bandaraya yang antarabangsa, berbudaya dan lestari. Dalam usaha mencapai visi MBJB ini, terdapat 3 misi yang telah digariskan, iaitu yang pertama, mengukuhkan peranan organisasi sebagai pemacu dan pemudah cara strategik yang responsif terhadap perubahan untuk semua pihak berkepentingan. Kedua, memastikan pembangunan bandaraya yang mampan, sejahtera dan makmur serta tinggi jati diri dan budaya. Dan ketiga, menyediakan sistem penyampaian yang cekap, tabir urus kredibiliti yang tinggi, pengusahaan sumber yang berkesan dan berteknologi berinovasi untuk manfaat warga bandaraya adalah menjadi keutamaan agar pihak setiap warga kerja MBJB meneliti dan menghayati peran strategik MBJB 2021-2025 serta mengamalkan agar segala tugasan harian dibuat adalah selari dengan sasaran MBJB di dalam pelan ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berpindah kepada perkara 3, iaitu mengesahkan pernyataan mesyuarat penuh bilangan 4 Malang 2021 bertarikh 26 Bulan April 2021. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Yang berhormat Datuk Pengurusi, saya Yahya bin Jaafar membawa usul supaya penyata mesyuarat penuh bilangan 4 Palang 2021 bertarikh 26 hari bulan April 2021 bagi diterima dan diluluskan. Terima kasih. Saya, Jaya Silan Analaki Gopal, menyokong usul tersebut. Penyata mesyuarat penuh bilangan 4 Palang 2021, tarikh 26 hari bulan April 2021, setuju diterima dan diluluskan tanpa pindaan. Seterusnya bilangan 4 mengesahkan penyata mesyuarat sebagaimana di bawah ini jika dipersetujui bagi diluluskan. 4.1 menerima penyata yang berkuasa kewangan dan perkara am
bilangan 6 Palang 2021 bertarikh 20 hari bulan Mei 2021. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Jawab Otosi, saya Ramli Muani membawa usul supaya menyata tangkuasa kewangan dan perkaraan bilangan 6 Palang 2021 tarikh 20 bulan Mei 2021 bagi diterima dan diluluskan. Saya Datuk Pengerusi, saya Abu Talib bin Alias menyokong usul tersebut. Penyata Jawatankuasa Kewangan dan Perkara Am bilangan 6 Palang 21 bertarikh 20 hari bulan Mei 2021 setuju diterima tanpa pindaan. Seterusnya 4.2 menerima penyata jawatankuasa pelaksanaan program Bandar Selamat dan Lalu Lintas bilangan 5 Palang 2021 bertarikh 25 hari bulan Mei 2021. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Syah bin Mat Yunus membawa usul supaya penyata jawatankuasa pelaksanaan program Bandar Selamat dan Lalu Lintas bilangan 5 Palang 2021 bertarikh 25 hari bulan Mei 2021 bagi diterima dan diluluskan. Terima kasih. Puan Pengerusi, saya menyokong usul tersebut. Terima kasih. Penyata Jawatankuasa pelaksanaan program Bandar Selamat dan Lalu Lintas bilangan 5 Palang 21 bertarikh 25 hari bulan Mei 2021 setuju diterima dan diluluskan tanpa pindaan. Seterusnya, perkara 4.3 menerima penyata jawatankuasa kesihatan, pelancongan dan alam sekitar bilangan 5 Palang 2021 bertarikh 25 bulan Mei 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berhormat Tuan Pengerusi, saya Zeti Zanariah binti Masiran membawa usul supaya penyata Jawatankuasa Kesihatan, Pelancongan dan Alam Sekitar bilangan 5 Palang 2021 bertarikh 25 hari bulan Mei 2021 bagi diterima dan diluluskan. Assalamualaikum. Yang berhormat Pengerusi, saya Muhammad Faizal Abdul Rahman menyokong usul tersebut. Terima kasih. Penyata Jawatankuasa Kesihatan, Pelancongan dan Alam Sekitar bilangan 5 Palang 21 bertarikh 25 hari bulan Mei 2021 setuju diterima dan diluluskan tanpa pindaan. Seterusnya, perkara 4.4 menerima penyata jawatankuasa pelesenan bilangan 5 Palang 2021 bertarikh 25 bulan Mei 2021. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Yang berhormat, saya Muhammad Hairi bin Mat Syah membawa usul supaya penyata jawatankuasa pelesenan bilangan 5 Palang 2021 bertarikh 25 hari bulan Mei 2021 bagi diterima dan diluluskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Terima kasih. Penyata Jawatankuasa Pelesenan bilangan 5 Palang 21 bertarikh 25 hari bulan Mei 2021 setuju diterima dan diluluskan tanpa pindaan. Seterusnya, perkara 4.5 menerima penyata jawatankuasa pembangunan bilangan 5 Palang 2021 bertarikh 20 hari bulan Mei 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Nur Faizal bin Abdullah membawa usul supaya penyata Jawatankuasa Pembangunan bilangan 5 Palang 2021 bertarikh 20 Mei 2021 bagi diterima dan diluluskan. Yang Amat Datuk Pengerusi, saya Pani Selvam menyokong usul tersebut. Penyata Jawatankuasa Pembangunan bilangan 5 Palang 21 bertarikh 20 bulan Mei 2021 setuju diterima dan diluluskan tanpa pindaan. Seterusnya, menerima penyata jawatankuasa taksiran bilangan 5 Palang 2021 bertarikh 25 hari bulan Mei 2021.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Zulkifli Sulaiman membawa usul supaya penyata jawatankuasa taksiran bilangan 5 Palang 2021 bertarikh 25 hari bulan Mei 2021 bagi diterima dan diluluskan. Saya Tauhid Tek menyokong usul tersebut. Penyata jawatankuasa taksiran bilangan 5 Palang 21 bertarikh 25 bulan Mei 2021 setuju diterima dan diluluskan tanpa pindahan. Seterusnya perkara 5. Membentangkan penyata Palang bilik mesyuarat sebagai maklumat. Perkara 5.1. Penyata jawatankuasa pusat setempat OSC bilangan 9 Palang 2021 bertarikh 4 hari bulan Mei 2021 dan penyata jawatankuasa pusat setempat OSC bilangan 10 Palang 2021 bertarikh 20 hari bulan Mei 2021. Penyata jawatankuasa pusat setempat OSC bilangan 9 Palang 21 bertarikh 4 hari bulan Mei 2021 dan bilangan 10 Palang 2021 bertarikh 20 hari bulan Mei 2021 diterima sebagai maklumat. Seterusnya perkara 6. Usul penangguhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Haji Bakar bin Ali membawa usul supaya mesyuarat penuh bilangan DUN 5 2021 bertarikh 31 Mei 2021 ditangguhkan. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Abdul Aziz bin Abdul Talib menyokong usul tersebut. Dengan itu mesyuarat penuh bilangan 5 Palang 21 bertarikh 31 bulan Mei 2021 ditangguhkan. Seterusnya perkara 7. Ucapan penangguhan ahli majlis dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam bandaraya kepada Yang Berhormat Datuk Bandar, Tuan Setiausaha, Puan Timbalan Setiausaha, Datuk Ketua WIP, ahli-ahli majlis, ketua-ketua jabatan, ahli-ahli ofisio, para wartawan dan dari media masa serta semua yang hadir pada mesyuarat penuh bilangan 5-2021 hari ini. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat ilahi pada pagi ini. Sekali lagi kita dapat berhimpun bersama-sama dalam suasana yang harmoni. Walaupun persidangan melalui atas talian di kala PKP 3.0 ini. Di kesempatan ini, ingin saya mengucapkan selamat datang kepada rakan-rakan ahli majlis yang baru dan selamat Hari Raya serta maaf zahir batin buat semua pada para hadirin dan hadiran sekalian. Bersesuaian dengan tamatnya Ramadan dan masuknya Syawal, kita haruslah bersama-sama bersyukur kehadrat ilahi dan seterusnya berikrar untuk menjadi seorang insan yang beriman. Insan baru yang telah menjalani servis selama sebulan dalam bulan Ramadan yang penuh dengan keberkatan. Berlanjutan dengan itu, tidak salah kalau kita juga perlu patuh dan taat pada arahan pemerintah supaya kita mesti patuh pada perintah kawalan pergerakan 3.0 ini. Ini PKP 3.0. Alhamdulillah, pada pagi ini walaupun kita masih dalam ujian musibah COVID-19 yang mana jumlah jangkitan yang sangat-sangat membimbangkan di mana melebihi angka 5,000 sehingga mencecah ke angka 8,000 setiap hari. Namun jauh di hati kecil kita berasa sungguh sedih pada pagi ini kerana masih ada segelintir rakan-rakan kita di luar sana yang tidak ambil berat dengan sikap acuh dan tak acuh pada keadaan yang sangat-sangat membimbangkan ini. Seperti kita yang sedia maklum, kesedihan kita yang berlanjutan dari tahun 2020 lalu sehingga ke hari ini, kita masih lagi berdepan dengan musibah COVID-19 ini yang telah memberi kesan kepada kehidupan seharian kita, sama ada dalam sektor ekonomi, sosial, pelajaran, pendidikan anak-anak, malah yang sangat-sangat terasa dan terkesan ialah aktiviti keagamaan terpaksa digantung dan ditangguhkan. Kita sangat sedih bila mengenangkan ada ibu bapa kita yang sedang sakit dan ada juga yang tiada lagi di dunia ini. Begitu juga pada rakan-rakan serta jiran-jiran kita yang sedang sakit melawan COVID-19. Malah ada yang telah pulang ke rahmatullah. Kalaupun masih ada, mungkin sudah terkulai lemah, tidak berdaya kerana diserang pelbagai penyakit termasuklah COVID-19 ini.
Di kesempatan ini kita mohon doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar memberikan ketabahan, kesabaran dalam mengharungi musibah, menghadapi cubaan, ujian dengan pelbagai derita. Kepada mereka yang telah mendahului kita kepada mereka yang telah mendahului kita ke rahmatullah, kita doakan semoga Allah mencucuri rahmat dan menempatkan mereka tempat yang bersama orang-orang yang beriman dan beramal soleh hendaknya. Sebagai ahli majlis yang dipertanggungjawabkan dalam menjaga hal penduduk masyarakat Zon Dato' On Kangkar Seberau, hati ini agak sayu dan hibah bila mendapat berita baru-baru ini kita dikabarkan kluster terbaru telah terjangkit di kawasan Masjid Taman Bukit Mutiara serta telah menyebabkan lebih dari 50 orang yang didapati positif COVID-19 dan terpaksa dikuarantin di rumah bersama ahli keluarga serta ada yang dirawat di hospital dan pusat kuarantin negeri. Kita tidak mahu ada yang munding jari dari mana kesilapan dan puncak insiden jangkitan ini berlaku. Walaupun kita sedar disebabkan ketidakpatuhan pada SOP di mana berlakunya rentas daerah atau negeri atau lain-lain faktor yang telah menyebabkan jangkitan ini berlaku dengan sendirinya. Sehingga ke pagi ini masih ada penduduk yang masih memerlukan rawatan susulan dan rawatan rapi dengan bantuan alat pernafasan dan bertarung nyawa di ward ICU hospital. Setelah kita selesai berpuasa sebulan di bulan Ramadan, kita bersyukur kerana berjaya menjadi orang yang bertakwa kerana telah memenuhi tuntutan rukun Islam yang keempat. Menjadi golongan mutakin iaitu orang yang memiliki pengawasan diri dan mampu mengatur diri dengan kekuatan iman, keterikatan kita dengan ajaran agama, mempunyai disiplin yang tinggi, taat kepada suruhan dan perintah Allah, tetap patuh kepada semua bentuk larangan Allah. Kita laksanakan puasa kerana adalah perintah Allah. Kita adalah dapat menahan diri daripada melakukan apa bentuk larangan Allah. Persoalan yang timbul, mengapa Allah membuat aturan di antara kebebasan dan larangan? Sesungguhnya kebebasan yang sebenar ialah kebebasan yang bertanggungjawab. Bukan kebebasan yang tidak bertanggungjawab, bukan kebebasan tanpa batasan. Berbalik pada perintah kawalan pergerakan PKP 3.0 ini, jelas dan kita amat sedar sama sekali kebebasan tanpa batasan boleh mengundang kepada kekacauan, kerosakan huru-hara kepada diri sendiri dan juga orang lain, seterusnya akan menyebabkan kerosakan kepada negara. Kebebasan yang sebenar memerlukan batasan dalam bentuk larangan. Kita berpuasa dalam cerminan kebebasan. Bersama kebebasan berpuasa kita patuh kepada larangan. Pada kesempatan kita menyambut Aidilfitri, marilah kita bermuhasabah melihat kedudukan masyarakat dan ummah di Malaysia yang kebanyakannya tidak patuh pada SOP dan kawalan Kediri. Ada setengah kita yang sanggup menipu demi memuaskan kehendak diri sendiri dengan merentas daerah atau negeri untuk balik beraya di kampung halaman bersama ibu bapa dan saudara mara. Walaupun arahan kerajaan tidak membenarkan sama sekali berbuat demikian. Nah, selepas hari 14 Syawal, kes jangkitan terus meningkat mendadak sehingga melebihi 7,000 ke 8,000 sehari dan memasak Perdana Menteri kita mengumumkan total lockdown di seluruh negara di semua sektor ekonomi dan sosial bermula pada 1 Jun sehingga 14 Jun 2021 dengan beberapa fakta. Siapa yang harus dipersalahkan dalam keadaan hal ini? Jadilah rakyat Malaysia yang penuh bertanggungjawab dengan menjaga SOP dan kawalan Kediri agar tidak menyebabkan jangkitan COVID-19 ini kepada orang lain, terutama kepada keluarga dan rakan-rakan kita sayangi. Masyarakat pada hari ini terpaksa berhadapan dengan pelbagai masalah. Persoalan berupa keterbelakangan ekonomi, sosial, cara berfikir, capaian ilmu dan teknologi. Di kedudukan keterbelakangan yang mana nilai-nilai murni saling hormat menghormati tidak lagi dititik beratkan pada masa ini. Ini semakin diperburukkan lagi oleh adanya perpecahan dalam masyarakat yang sukar menabur fitnah, melaga-lagakan antara satu sama lain, mengadu domba oleh mereka yang tidak senang melihat kemajuan Malaysia sebelum ini. Mereka berasa gembira dan senang hati melihat kita terus berpecah belah antara satu sama lain. Mereka terus menabur, mengatur strategi untuk memporak-porandakan kedudukan masyarakat Malaysia yang berbilang kaum ini. Namun demikian, betapapun mereka musuh-musuh telah berusaha menghancurkan perpaduan yang telah lama terjalin. Namun pelbagai bentuk kekuatan, kemuliaan seperti kemenangan, kemajuan, perpaduan dan sebagainya terletak pada jati diri serta iktizam dengan komitmen yang tinggi serta teguh terhadap ajaran agama yang kita semua anuti. Inilah daya kekuatan kita untuk mencapai kedudukan martabat yang tinggi seperti dijanjikan dalam Al-Quran. Kita harus saling hormat menghormati di antara satu sama lain walaupun berlainan agama, pendapat juga pandangan, tetapi nilai-nilai murni dalam diri harus dititik beratkan. Jadilah contoh yang baik untuk diikuti serta dikenang oleh generasi kita yang akan datang.
Yang berhormat Datuk Bandar, ahli-ahli majlis dan para hadirin sekalian. Walaupun saat ini kita masih dalam suasana pandemik, alhamdulillah pada pagi ini kita masih berkesempatan untuk merasakan kebahagiaan di samping keluarga dan rakan-rakan tersayang. Meskipun saat ini kita dalam waktu yang sulit, tetapi pagi ini kita masih diberi kekuatan untuk berkumpul di rumah pejabat serta kediaman masing-masing dalam keadaan yang sangat harmoni. Semoga kita semua dianugerahi umur yang panjang sehingga dapat kembali menikmati saat-saat bebas bergerak seperti sedia kala tanpa memakai mask dan dapat menjalankan aktiviti kegemaran kita pada masa yang akan datang, termasuklah ke masjid dan rumah ibadat, insya-Allah. Banyak sekali hikmah, pelajaran dan makna yang dapat kita ambil dari penurunan COVID-19 ini. Di antaranya kita diingatkan untuk selalu bersabar dan bersyukur dalam pelbagai situasi dan keadaan. Sabar dan syukur adalah dua senjata kita bagi seorang mukmin yang mengharungi kehidupan di dunia. Jika kita tidak menghiasi diri kita dengan sifat sabar dan syukur dalam situasi seperti ini, maka kita tidak akan mendapat apa-apa kecuali kerisauan, kepenatan, kesusahan dan kesedihan. Sebaliknya, jika kita tanamkan sabar dan syukur dalam hati kita, maka kita akan mendapat ridha Allah dan pahala yang besar mengikut di kehidupan akhirat. Penularan virus ini mengingatkan bahawa kita adalah makhluk yang sangat lemah. Hanya dengan makhluk yang sangat kecil itu tidak kelihatan dengan mata kasar, ramai orang telah menjadi tidak terdaya. Banyak orang jatuh sakit, bahkan orang-orang yang tak baik telah meninggal dunia. Perkara ini seakan mengikis ke semua kesombongan yang ada pada diri manusia. Manusia itu makhluk yang lemah, memiliki banyak keterbatasan. Tidak selayaknya ia menyombongkan diri, membanggakan dirinya. Tersebarnya virus ini mengingatkan kita akan kematian. Manusia pasti akan mati. Manusia tidak selamanya hidup di dunia ini. Semuanya pasti akan berakhir dengan kematian. Tidak seorang pun dapat mempercepatkan kematian atau melewatkan walaupun sesaat. Kematian adalah pintu akan dimasuki oleh setiap insan. Ajal tidak akan meminta kita kepada orang muda yang sihat maupun yang tidak mengasihi kepada orang tua yang sakit. Maut akan menjemput seorang secara tiba-tiba tanpa diberitahu terlebih dahulu. Dan virus ini juga adalah satu di antara sekian sebab kematian manusia. Menjalarnya virus ini mengingatkan kita kepada akan erti pentingnya ilmu agama. Tanpa ilmu agama kita akan mampu mengalih hikmah dari sesuatu kejadian. Tanpa ilmu agama kita tidak akan dapat bersabar dan bersyukur seperti sepatutnya. Tanpa ilmu agama kita tidak akan mampu menghadapi musibah untuk sesuai itu tuntutan syariat Islam. Akhir kalam dari saya, jangan jadikan alasan COVID-19 ini sebagai satu halangan untuk kita bersilaturahim. Kerana silaturahim juga boleh dilakukan dengan pelbagai cara. Jika tidak dapat bertemu fizikal, maka bolehlah sahaja diganti dengan pertemuan secara maya. Seperti mana mesyuarat penuh kita pada pagi ini yang mulia ini. Di musim pandemik COVID-19 ini, kita wajib menjaga jarak fizikal. Akan tetapi jarak persaudaraan jangan sesekali direnggangkan. Jarak persaudaraan harus tetap dekat. Jambatan perhubungan antara keluarga, rakan-rakan, masyarakat harus terus dan dibentangkan. Ini dapat dibuktikan dalam Sahih Ibn Hibban dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, "Wahai Rasulullah, beritahuku tentang sesuatu yang jika aku kerjakan maka aku akan masuk syurga." Lalu Rasulullah SAW bersabda, "Berikanlah makanan, sebarkanlah salam, sambungkanlah tali silaturahim dan lakukanlah solat malam ketika orang-orang lain tidur. Maka engkau akan masuk syurga dengan selamat." Akhir sekali, marilah kita sama-sama berganding bahu membantu usaha murni kerajaan dalam menangani memutuskan rantaian COVID-19 ini. Di dalam komiti kita sendiri dengan mengamalkan beberapa langkah keselamatan seperti amalkan 3W dan elakkan 3C. Amalkan 1, kerap mencuci tangan dengan sabun ataupun sanitizer. 2, memakai pelitup muka yang digalakkan sangat menggunakan 2 pelitup muka pada keadaan sekarang. Yang ketiga, jangan bersalam dan amalkan penjarakan sosial. Elakkan berkumpul di tempat yang sesak. Elakkan berada di tempat yang sempit dan juga elakkan bersembang secara dekat. Justru itu, saya menyeru, jadilah warga negara yang penuh bertanggungjawab dengan sama-sama berganding bahu dalam memutuskan rangkaian COVID-19 ini. Siapa lagi kalau bukan kita sama-sama jaga kita untuk mendapatkan hidup yang lebih berkualiti dan terjamin pada masa hadapan. Insya-Allah, janji Allah itu pasti. Selepas hujan pasti adanya pelangi dan sinar di hari akan datang. Semoga kita semua terhindar dari dijangkiti wabak COVID-19 ini hendaknya. Amin. Sekian dulu ucapan penangguhan saya pada pagi ini, diakhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih.
Yang Berhormat Datuk Bandar, barisan ahli majlis, tuan setiausaha, timbalan setiausaha, ahli ex officio, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, mesyuarat bilangan 5 Palang 2021 pada pagi ini telah pun selesai. Dimaklumkan bahawa Yang Berhormat Datuk Bandar akan meninggalkan Dewan. Terima kasih. Okay semua. Tahniah Faizal.